Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada malam ini 12, pada malam ini 22 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 11 Ogos 22 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis baginda sebagai Radhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadir mereka yang mengikuti majlis ilmu ini akan dikurniakan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa turun oleh para malaikat rahmah dan barakah, serta dikurniakan kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, dan dikurniakan kepada mereka ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak berada secara fizikal dalam satu majlis ilmu,
Tapi bila tuan-tuan dan puan-puan mengikuti majlis ilmu Maya ini, kuliah Maya ini, insya-Allah kita akan dapat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda berkaitan dengan mereka yang mengikuti majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita akan mengupas sisi kandungan kitab Syarah Matan Al-Barahin, kitab yang disyarahkan dari kitab asalnya Matan Al-Barahin. Kedua-dua kitab ini, Syarah Matan Al-Barahin dan kitab asalnya Matan Al-Barahin, dikarang oleh ulama yang sama, iaitu Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala, Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Maka pada malam ini kita teruskan kupasan berkaitan dengan sifat wujud, yang mana kita telah huraikan, kita mulakan huraiannya pada kuliah yang lalu, berkaitan dengan sifatul wujud. Maka penulis kitab ini menulis, kita dah pada malam ini kita silap tadi. Jadi pada malam ini kupasan kitab Syarah Matan Al-Barahin, karangan dan ulasan tulisan Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Kita dah huraikan pada kuliah yang lalu tentang perbezaan pandangan ulama-ulama usuluddin tentang hakikat wujud, sifat wujud pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dua golongan, golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah. Namun mereka sepakat bahawa sifat Allah Ta'ala itu salah satu, yang pertama-tama wajibnya ialah sifat wujud. Baik, dalilnya ni tuan-tuan, dalil bagi sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahu azim. Surah ayat 62 surah Az-Zumar. Mafhumnya Allah SWT yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Ini dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu sifat dia wujud. Kerana apa? Kerana dia adalah pencipta, mestilah dia wujud. Kalau dia bukan pencipta, dia tidak wujud. Dia diwujudkan, dia diadakan. Maka sifat pencipta itu dia ada. Jadi Allah Ta'ala itu sifat dia ada, dan dia yang mengadakan, menciptakan tiap-tiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala tegaskan, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia yang mentadbirkan dan menguasai segala-gala makhluk di dalam alam ini. Nyawa kita ni pun dalam kekuasaan dan tadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu bila kita mula hidup dan bila kita akan berakhir kehidupan kita, bila kita akan mati. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kita mati pun Allah SWT saja yang tahu. Kita tak tahu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dan fi ayyi innallaha ya'lamu ilmus sa'ah. Dalam surah Al-Luqman Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat yang akhir sekali, tuan-tuan. Kita lihat surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu, sesungguhnya Allah ini di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Sebab dia yang mencipta dan yang menguasai dan yang mentadbir segala makhluknya. Jadi dia tahu bila hari kiamat akan berakhir. Wa ya'lamu wa yunazzilul ghaib
Dan dia menurunkan hujan. Bumi mana yang hujan, bumi mana yang tak hujan, bumi mana yang kena ribut. Macam di Melaka siang tadi katanya ribut, sampai terbang bumbung-bumbung rumah, bumbung-bumbung sekolah. Budak-budak sekolah pun cedera. Berlaku di Melaka, tak berlaku di sini. Berlaku di Perak, tak berlaku. Nampak? Jadi Allah Ta'ala tahu di mana Allah Ta'ala nak turunkan hujan, di mana Allah Ta'ala nak tak turunkan hujan. Ni semua di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia yang mengetahui apa-apa di dalam rahim wanita, ataupun kandungan wanita, ataupun mana-mana makhluk Allah yang hamil, yang bunting, kucing bunting. Allah Ta'ala tahu apa benda dalam perut kucing yang bunting tu. Allah Ta'ala tahu. Kucing ke, lembu ke, bau, hatta bak dibayar pun serba. Semua dalam ilmu Allah SWT. Apa yang ada, kalau kita bawa isteri kita pergi periksa kandungan, ultrasound, itu adalah gambaran. Kadang-kadang gambaran itu tidak memberi maklumat yang tepat, ataupun kita kata sebagai maklumat yang tidak konklusif, atau bahasa Inggerisnya. Apa mana tidak konklusif? Tidak muktamad lah. Anak lahir ni laki perempuan, entah, tak nampak, tak tahu. Bila lahir saya, jadi mak bapak tak tahu nak beli baju apa untuk baby ni. Beli baju colour biru ke, nak beli baju colour pink ke, sebab tak tahu jantina. Kalau tahu jantina senang, nampak you see the balls, dan nampak buah zakarnya menyala terang. Itu cerita saya lah, cerita anak bungsu saya duduk dalam perut isteri saya. Buat scan ultrasound lah, seakan-akan lah, sebab dia tak tunjuk gambar yang elektronik. Tengok you see the ball, nampak terang 2 biji. Anak lelaki ubah yang nak keluar ni. Jadi nak kata apa kan, takdir Allah. Jadi kami ni tak ada anak perempuan, anak lelaki, 3 anak lelaki. Tak apalah, menantu tu perempuan lah. Tapi akhir zaman ni tetap boleh nak cakap apa-apa lah. Dalam filem pun, dalam drama pun, 7 hari mencintaiku pun, mak bapak, mak mentua tak baik dengan menantu perempuan. Kenapa tak dibuat mak mentua baik pada menantu perempuan lebih daripada mak sendiri? Menantu perempuan ni nak meninggal, mak mentua yang jaga. Mak mentua yang jaga sampai meninggal. Bila menantu perempuan meninggal, mak mentua menangis lebih daripada mak sendiri. Kenapa producer drama Melayu tak buat cerita macam tu? Buatlah. Lari sikit daripada keadaan yang biasa. Drama filem ni biarlah jadi satu medan mengajak orang buat baik, sebagai medan dakwah, bukan mengajak orang buat jahat. Ni sampai ustaz pun jadi jahat. Sebab apa? Sebab ditampilkan dalam drama itu ustaz tu jahat, Ustaz mandi tu jahat. Memang betul-betul jahat. Ada ustaz jahat dalam kehidupan. Gatal, bini muda cerai bini tua, macam-macam lah. Jadi kami pun kena tempiah. Semua ustaz jahat. Habis kalau dah ustaz jahat semua, kamu nak belajar agama kat siapa? Tak tahu lah. Belajarlah kat mana-mana kot. Jadi ni tak apa nak kena lah. Jadi semua itu diketahui oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tahu hakikat sebenarnya apa-apa yang ada dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah Ta'ala tahu apa yang akan dikerjakan oleh manusia pada hari esok. Besok dia tahu kita nak buat apa, tak tahu. Kita boleh merancang, besok saya nak macam ni, besok nak macam ni. Tapi jadi tak tahu lagi.
Yang akan jadi itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kita tahu, besok pergi kerja, masuk kerja pukul 8. Sebelum pukul 8 sarapan. Kerja tengah hari makan, kalau dan makan tengah sempat makan tengah hari. Petang pukul 5, 5.30 balik. Balik buat kerja, balik rumah rehat. Semayang pada waktunya. Tapi kita tahu ke secara tepat apa yang akan berlaku? Kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah SWT. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan Allah Taala mengetahui, dan apa-apa yang Allah SWT mengetahui apa-apa yang di mana manusia itu akan mati. Allah SWT mengetahui di mana manusia itu akan mati. Manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Kita tahu kita akan mati mana. John Lennon pun tak tahu dia mati kena tembak di New York. Dia pun tak tahu. Adakah dia tahu waktu sebelum jadi jadian dia tahu dia akan mati di New York? Dia pun tak tahu. Kerana ada kisah-kisah mengatakan dia terasa rindu kampung halaman, nak balik ke England, nak balik ke Liverpool, tapi tak sampai. Cita-citanya kerana mati tembak di New York. Tu orang bukan Islam tu. Kan kita, kalau kita lagi lah percaya benda ni, kan? Baik. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh. Surah Azim, ayat 10 surah Ibrahim. Mafhumnya rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ini para rasul tanya kepada umat mereka yang tidak mengakui ketuhanan Allah SWT. Patutkah kamu ragu akan adanya Tuhan yang menciptakan langit bumi? Kamu percaya kepada selain dari Allah, kamu tak percaya pada Allah. Umat mereka yang kufur ni tanya, di mana Allah? Kami nak tengok. Tuhan yang kami sembah kami nampak. Tuhan yang kamu sembah kamu tak nampak. Kamu sembah apa? Mereka tanya. Sedangkan mereka lupa Tuhan itu sifat dia berlainan dengan makhluk. Kalau kita boleh melihat Tuhan, Tuhan tu itu bukan Tuhan lah, itu macam kita lah, makhluk. Tuhan memang tak boleh dilihat oleh makhluk, kerana hakikat Tuhan itu berbeza dengan makhluk. Dia adalah pencipta. Mana mungkin pencipta sama dengan yang dicipta? Tak mungkin. Itu dua dalil menunjukkan adanya sifat wujud bagi Allah SWT. Yang kedua, hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'ati. Atau kamu qala Rasulullah SAW, mafhumnya sungguhnya Allah SWT adalah pencipta bagi segala yang mencipta, dan termasuk ciptaan pencipta tersebut. Tak nampak? Jadi khaliqu kulli sani', pembikin apa-apa benda yang ada temu ke bumi ni, balik nanti ujungnya balik pada Allah SWT. Allah SWT sebenarnya yang menciptakan setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Walaupun manusia, walaupun kita khusus di sini, kita boleh mencipta macam-macam barang, macam-macam benda. Kamera ni ciptaan manusia, pintu ciptaan manusia, aircon ciptaan manusia, semua ciptaan manusia. Tapi manusia itu sendiri dicipta oleh Allah SWT. Tak ada manusia yang dicipta oleh manusia sendiri, tak ada. Walaupun kelon pun, tapi ia tetap ciptaan Allah SWT. Dan ketiga, ijma', segala umat telah sepakat bahawa sesungguhnya Allah SWT itu ada, ini mawjud. Jadi ulama' ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa sifat pertama Allah itu ialah wujud. Daripada wujudlah baru datang sifat-sifat Allah yang lain. Peringatan, perbahasan tentang tiada yang wujud melainkan Allah wahdahu syuhud adalah salah satu isu yang berkaitan dengan sifat wujud Allah SWT.
Beberapa golongan daripada ahli hakikat yang terdiri daripada mereka yang fana terhadap makhluk dan tenggelam dalam fenomena. Tiada yang dapat disaksikan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak bersewujud itu melainkan kepada Al-Haq, iaitu Allah SWT sahaja. Sehingga berlaku kecelaruan terhadap keadaan beberapa orang wali Allah. Ini disebabkan berfahaman menempatkan Allah SWT pada tempat tertentu, al-hulul dan penyatuan Allah SWT dengan makhluk, al-ittihad. Kedua-dua fahaman ini adalah fahaman yang sesat, ya, jadi tak ada tuan. Kalau kata berlaku percantuman antara Allah dengan makhluk, ini fahaman yang sesat, ya. Allah Ta'ala itu mana boleh bercantum dengan makhluk, kerana hakikat Allah itu tak sama seperti hakikat makhluk, wallahu a'lam. Adapun perkataan al-halaj, aku adalah al-haq, ini Allah SWT adalah haram istisyara, dilafazkan kerana ia mengelirukan. Akan tetapi berlaku peristiwa dan keadaan yang tertentu terhadap ahli sufi yang secara latahan syatahat menyebutkan hal demikian. Namun para ulama telah mentakwilkan perkataan itu semunasabah yang difikirkan perlu dengan keadaan ahli sufi tersebut, ya. Jadi ya, kadang-kadang ilmu hakikat itu berbeza, jadi kita tak boleh menyifatkan Allah SWT itu, aku adalah al-haq, itu tak betul, Tetapi apa yang disebut ahli sufi itu sebenarnya adalah mungkin ibarat saja ataupun perumpamaan saja. Contoh macam ada ahli sufi kata Allah Ta'ala adalah bocik aku. Jadi sebenarnya bukan Allah Ta'ala itu, tetapi maksudnya nak menyatakan bahawa Allah SWT itu ada di mana-mana, ya. Dia tidak bertempat. Kita tak boleh kata atas bawah kiri kanan, tak boleh, begitulah keadaannya, wallahu a'lam. Kesimpulan, wajib ke atas segala tiap mukallaf beriman dengan wujudan Allah SWT. Berkenaan dengan hakikat wujud itu, adakah ia sifat ataupun sebaliknya, tidak wajib diketahui secara terperinci kerana ia termasuk dalam permasalahan yang sulit dalam perbahasan ilmu sifat 20. Setakat kita sebagai seorang mukallaf, kita wajib percaya bahawa sifat Allah SWT pertama itu ialah wujud ataupun ada. Cukup. Tak payah nak fikir ada tu macam mana. Sebab tu Nabi melarang kita. Nabi suruh kita fikir tentang kejadian Allah, bukan berfikir tentang zat Allah SWT. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikir tentang kejadian Allah. Kau nampak macam mana dikatakan Allah Ta'ala tu ada. Kejadian kita ni, tengok manusia ada hidup ada mati, haiwan ada hidup ada mati, tempat ada hidup mati, mana alam esok pun ada hidup ada mati. Jadi dia tinggal hidup selama-lamanya daripada mula habis sampai akhir, tak ada penghujung, tak ada awal, tak ada hujung, ialah hanya Allah SWT. Itu pun kita boleh fikir, Namun menafikan wujudan Allah SWT akan menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Hal ini berlaku dalam kalangan segelintir masyarakat yang menafikan wujudan pencipta bagi alam semesta. Memang ada, itu yang kita sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, golongan yang tak percaya adanya Tuhan ataupun etis, memang ada. Mereka tak percaya bahawa adanya Tuhan, mereka percaya alam ini jadi sendiri. Itu terserah pada mereka lah. Tapi mereka kami fikirlah, takkan alam ini jadi sendiri, takkan dia tu jadi sendiri, dia tu takkan dia jadi sendiri. Mesti ada Tuhan yang menciptakan dia, menciptakan maknya, menciptakan atuk nenek dia, menciptakan moyang dia sampai kepada Nabi Adam AS. Ada yang menciptakan Nabi Adam AS, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya dan segala hal benda yang melalui proses perubahan fizikal, kemusnahan, penuaan dan lain-lainnya adalah disebabkan perubahan masa. Fahaman yang sesat seperti ini dinamakan dengan fahaman ad-dahriyah ataupun etis lah, kita sebut sekarang ni etis, ataupun free thinker, boleh juga. Mereka tak percaya adanya Tuhan, mereka tak percaya, tidak memegang apa-apa kepercayaan agama. Mereka berfikir menggunakan logik akal sahaja. Walaupun fahaman ini pernah wujud dan popular pada satu ketika dahulu, namun kebiasaan para ulama dapat menguburkan fahaman itu dan mendaulatkan fahaman al-sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Maksudnya fahaman ad-dahriyah ni wujud dalam masyarakat Islam satu ketika, dan hari ini pun masih ada. Dalam masyarakat Islam ada fahaman ad-dahriyah ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok Facebook lah, namanya Melayu Agama Islam Sambut Raya, Sambut Raya Haji. Tapi bila kita baca tulisan-tulisannya, jelaslah dia ini orang yang tidak
bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi bahaya tu. Kita kena berhati-hati supaya tidak terpengaruh. Kita naklah berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, bahawa sifat pertama yang ada pada Allah SWT itu ialah ada. Kalau tak ada sifat Allah, sifat ada pada Allah Ta'ala ni, tak ada sifat-sifat lain. Kerana asas usulnya Allah Ta'ala itu ada. Dan wajib Allah SWT itu ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Yang tiada adalah sifat makhluk. Dari ada, diadakan, diciptakan, dimatikan, dan bagi manusia dibangunkan semula selepas alam kubur berakhir, alam dunia berakhir, berpindah ke alam, bertukar ke alam akhirat. Manusia dibangkitkan semula untuk melalui alam akhirat itu selama-lamanya, sama ada di syurga ataupun di neraka, wal'azubillah. Itu dia tuan-tuan. Itulah dia sedikit kupasan tentang sifat wujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, itu pada 6 September 2020, kita akan sambung dengan bab 2 sifat salbiyah, iaitu fasal pertama qidam, sifat qidam. Jadi sifat salbi, sifat nafsiyah, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala ialah wujud satu je. Apa mana sifat salbiyah, kita akan huraikan nanti pada kuliah kita akan datang. Dan sifat pertama dalam kumpulan kecil sifat salbiyah ini adalah sifat qidam. InsyaAllah kita akan kupas bermula dari muka surat 65. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada 6 September 2020. InsyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada malam ni bermanfaat untuk kita bersama. Boleh kita kepada oleh kedua itu, boleh kita hormati berkati Allah SWT. Kita bersama-sama siang kita akan bagi duit syafaat fiat. Dan kalau ada kopi sampai kita kasar bahasa telah menjadi sangat semua dari Allah SWT, Nabi SAW menjadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni. Wallahu a'lam bishawab. Qul la tawfiq azmini wakum. Kita akhiri kuliah kita malam ni dengan tasbih kafarah salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafna baditun musma. Allah min dalika fina wa ri'ana wa na'udzuka min syurri Allah ma badit syarra ma farij ma mushrik wa jazaz wa min kilab. Ya Qahhar ya Dabbar mutakim ya Allah ya Allah ya Allah Allah min zali kitab wa min rasul azmal azab hizim musalahin fa min syarri amramin. ربنا زينا وزنا فما يا أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك من المصير ربنا تقبل منا دعاءنا وسلام علمنا ولقائنا وأعمالنا في هذه الليلة المباركة من شر ذي الحجة لك السميع عليم لنا لا تتم رحيم لنا فيها اسم الله تتنا فيها السلام والدعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم منا منكم توكلوا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.